Saya bercakap ini tuan-tuan, ini membuktikan bahawa tarekat ini bukan main-main ya. Bukan ikut-ikut saja. Ada sejarahnya yang terang. Tokoh-tokohnya ada. Dulu bila saya selalu bermudzakarah dengan pegawai JAKIM, bahagian pendidikan, dia kata apa? Ini saya pun boleh tulis, bubuh je nama. Dia boleh cakap gitu. Silsilah dalam tarekat Naqsabandi ini. Saya pun boleh. Adakan silsilah mungkin asal tulis nama. Saya kata, awak ni cakap apa ni? Awak sangka ulama tasawuf ni penipu ke? Nama-nama ni asal bubuh je. Kalau hidup lagi dah saya boleh cerita lah. Pengalaman saya. Semua ada. Makom dia ada. Bukunya ada. Dan betul. Namanya tu betul. Sehingga kita ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Saya pergi ke Syria pada bulan Januari tahun 2008. Mula-mula saya pergi ke masjid di Abdul Ghani Nablusi. Tak jauh daripada masjid itu ada Universiti Ahmad Kaftaro. Di depan Universiti Ahmad Kaftaro ni ada bukit. Di situlah perkuburan. Kita pun tak sangka. Kita tengok di situ indah, kita naik bukit. Naik ada bukit itu lebih kurang 50 meter. Tengok-tengok makam Syekh Khalid. Jumpa lah. Bukan kita cari tapi Allah temukan makam Syekh Khalid. Siapa yang tak percaya, pergilah Syria. Dia tak jauh daripada Universiti Syekh Ahmad Kaftaro tu, naik bukit. Agak saya dalam 50 meter lah. Habis ujung jalan tu tengok ramai yang jaga kubur itu. Kubur-kubur lain tak seperti itu. Ramai. Jadi kita tengoklah. Tengok betul kubur Syekh Khalid. Dan kita tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Dia belajar di India tarekat Naqsabandi ini daripada Syekh Abdullah Dihlawi. Dia bawa balik, kenallah sampai sekarang tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini marilah kita ingatkan semula apakah kebaikan kita bertarekat. Kita boleh lihat kebaikan tarekat ini dari asas agama Islam yang 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Daripada 3 asas ini, 3 asas agama ini, Islam, iman, dan ihsan, maka timbullah tiga jenis ilmu di dalam Islam, yaitu ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini adalah wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Wajib. Kita wajib belajar fiqh, kita wajib belajar tauhid, dan kita wajib belajar tasawuf. Kalau kita tinggalkan salah satu, berarti kita meninggalkan perkara yang diperlukan ke atas kita. Dan antara 3 ilmu ini, fiqh, tauhid, dan tasawuf,
ilmu tasawuf lah yang diabaikan oleh ramai umat Islam, terutamanya di akhir zaman. Jadi tiga-tiga ilmu ni fardu ain, wajib dipelajari dan diamalkan. Dalam bidang ilmu fiqh, ulama'nya dipanggil faqih. Kalau ramai fuqaha, para ahli fiqh. Kalau ilmu tauhid, ulama'nya dikenali dengan mutakallimun, ahli tauhid, ulama tauhid. Kalau tasawuf, ulama'nya dikenali dengan istilah sufi, sufiyun. Kalau ramai sufiyah, bukan safiyah, sufiyah. Di zaman awal Islam, tiga-tiga ilmu ni jadi satu, tidak berpecah. Sebab itu bila mereka belajar Islam, belajar ketiga-tiga ilmu ni. Tapi sesudah kewafatan Rasulullah, berlalulah masa berpuluh tahun, mungkin berlalu masa 1 abad. Orang ramai yang belajar Islam sudah terpisah. Ada yang terpisah daripada ilmu tasawuf. Di abad yang kedua, mulai abad kedua Hijrah, orang ramai belajar Islam, sudah berpecah-pecah Islam. Islam itu sudah dipecah-pecah. Ada yang belajar fiqh, ada yang belajar tauhid, ada yang belajar tasawuf. Kebanyakan mereka belajar fiqh dengan tauhid. Kebetulan pula para ulama lebih suka melakukan ijtihad di bidang fiqh. Maka timbullah di abad pertama itu, awal abad kedua, ada 9 mazhab di bidang fiqh. Tapi yang kekalnya, yang kita tahu sampai sekarang 4. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, dia meninggal dunia tahun 150. Lahir 70, meninggal dunia tahun 150. Beliau menghabiskan masa melakukan ijtihad di bidang fiqh sehingga melahirkan mazhab Hanafi. Yang kedua, Imam Malik meninggal dunia 179. Mazhabnya Maliki. Ketiga, Imam Syafi'i meninggal dunia 204 Hijrah.
mazhabnya dikenali mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Dan keempatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal meninggal dunia 241 Hijrah. Beliau pun melakukan ijtihad di bidang fiqh selain daripada hadis, karena hadis ada kaitan yang rapat dengan hukum hakam, perlu diketahui. Jadi bila para ulama menumpukan ijtihad di bidang fiqh, di bidang tauhid ala qadar, di bidang tasawuf, begitu juga. Jadi di bidang tasawuf itu macam tertinggal. Bukan mereka tak tahu, tapi entah bagaimana takdir Allah sudah tak diambil berat. Tiga asas agama tadi, Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah ilmu tasawuf, sudah tak diambil berat. Malahan Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama besar di bidang hadis, yang di bidang fiqh, beliau sendiri pun kelihatan kabur tentang ilmu tasawuf, karena beliau pernah menasihatkan anak lelaki dia. Dia kata, ya waladi, wahai anakku, jaga-jaga engkau jangan belajar dengan orang-orang sufi. Mungkin mereka itu jahil, nanti engkau disesatkan. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang alim pun macam itu, maka orang ramai macam mana? Tentulah hebat lagi. Imam Ahmad Ibn Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia tahu Imam Syafi'i belajar tasawuf daripada seorang yang dianggap biasa, tidak berilmu, kerjanya jaga binatang, bernama Subbanur Ra'i. Karena itu sebagai murid Imam Ahmad Ibn Hanbal, sebagai murid, dia tak senang hati, dia gelisah. Kenapalah guru aku ni, Imam Syafi'i ini, belajar tasawuf daripada orang jahil, Subhanur Ra'i. Sudahlah tasawuf dia tak berapa jelas. Gurunya pula belajar dengan orang yang dia anggap jahil. Jadi sepanjang masa Imam Ahmad Ibn Hanbal dia cari jalan macam mana nak beritahu gurunya ni. Dia sebagai murid tak boleh sebarangan nak ingatkan gurunya, mestilah kena cara, jaga adab. Jadi satu hari ketika Imam Ahmad bin Hanbal berjalan dengan Imam Syafi'i, ya, murid dengan guru, jalan-jalan, terserempak Subhanur Ra'i. Dari jauh dah nampak. Imam Ahmad bin Hanbal dalam hati berkata, ini peluang baik ini. Aku nak tunjukkan pada guru aku, Imam Syafi'i, macam mana bodohnya, macam mana jahilnya Subban. Bila sudah bertemu, bersalam-salam, Imam Ahmad bin Hanbal ajukan satu pertanyaan. Wahai Subban, aku ni ada masalah. Orang tanya dah lama, tapi aku tak boleh jawabnya. Tapi soalan ni direka. Ada seorang hamba Allah telah tertinggal
satu solat, satu sembahyang 5 waktu. Bila dia nak qada, dia terlupa. Yang ditinggal itu subuh ke, duhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Jadi macam mana dia nak buat? Subhanur Rahim kata ini senang saja. Orang ini bersifat lalai. Kewajipan yang utama, yang wajib dilakukan ialah dia perlu mendidik dirinya sehingga sifat lalainya itu hilang. Bila sifat lalainya hilang, dia akan ingat sembahyang apa yang dia tinggal. Jawapan ini tepat, tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal tak sangka. Rupanya Subhan ni orang cerdik. Ada ahli sejarah yang menulis cerita ini menegaskan kerana itu maka Imam Ahmad Ibn Hanbal dia malu pada Allah. Selama ini dia bersangka buruk dengan orang. Kerana itu Imam Ahmad dikatakan pingsan. Kalau kita macam mana tuan-tuan, orang alim betul, dia pingsan kerana keinsafan dia selama ini dia sangka buruk. Tapi peristiwa ini tuan-tuan menjadi faktor yang menyadarkan Imam Ahmad Ibn Hanbal belajar ilmu tasawuf. Lalu beliau cari guru tasawuf. Berjumpalah seorang sufi yang bernama Abu Hamzah al-Baghdadi. Abu Hamzah al-Baghdadi meninggal dunia sekitar 260 Hijrah atau 258 Hijrah. Bila dia dah belajar ilmu tasawuf dari Abu Hamzah al-Baghdadi, dia dapati tasawuf itu betul. Lalu dipanggillah anaknya yang dulu dilarang jangan belajar tasawuf. Beliau nasihatkan anak lelakinya itu, "Wahai anakku, kau belajarlah tasawuf daripada ulama tasawuf. Kerana kalau kau belajar daripada mereka, boleh mengubah sifat-sifat jahat engkau. Boleh menambahkan sifat zuhud, sifat tawakal. Boleh meningkatkan iman." Ini berlaku betul pada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berlaku pada tahun, yalah, kalau beliau meninggal dunia tahun 241, mungkin di pertengahan abad kedua. Sebab itulah ya, pada masa itu ilmu ni sudah berpecah. Orang belajar Islam sudah hanya belajar fiqh, hanya belajar apa itu tauhid, macam tu. Sehingga Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik sendiri pun menyedari kesalahan itu. Orang hanya belajar fiqh, hanya belajar tauhid, hanya belajar tasawuf saja. Imam Malik menyedari, Imam Malik kan meninggal dunia 179. Maka Imam Malik bercakap. Kata-katanya ini terkenal. Man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang belajar dan beramal dengan fiqh saja, dia melakukan dosa besar. Fasik ini dosa besar. Siapa yang hanya belajar
tasawuf saja tanpa fiqh dizindik, terkeluar Islam. Siapa yang menggabungkan kedua-duanya, fiqh dan tasawuf, sesungguhnya orang tersebut sampai pada hakikat. Faqad tahaqqaq. Ini ungkapan ini memang terkenal di dikatakan kata-kata Imam Malik. Ya, ini semua apa yang saya sebut ini suasana ulama dalam memahami agama Islam. Sudah ada yang kabur. Kan sudah berlaku polemik ilmu. Jadi kita nampak Imam Syafi'i belajar tasawuf, Imam Malik belajar tasawuf, Imam Ahmad bin Hanbal belajar tasawuf juga walaupun sudah kendian. Imam Abu Hanifah pun belajar tasawuf. Beliau belajar tasawuf, gurunya ialah Syekh Ja'far As-Shadiq. Memang munasabah Ja'far As-Shadiq ini meninggal dunia 148 Hijrah. 148 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia 150 Hijrah. Munasabah. Sebab itu Imam Abu Hanifah meninggalkan kata-katanya yang merekodkan sejarah beliau belajar ilmu tasawuf. Apa kata beliau? Laula sunnatani lahalakan Nu'man. Laula sunnatani lahalakan Nu'man. Nu'man itu gelaran Imam Abu Hanifah. Kalaulah tidak kerana dua sunnah, yang zahir dan yang batin. Tasawuf itu sunnah yang batin. Fiqh itu sunnah yang zahir. Laula sunnatani, tapi ada orang yang baca laula sunnatani. Kalau sunnatani 2 tahun. Kalau sunnatani 2 sunnah. Tapi yang betulnya 2 sunnah. Kalaulah tidak 2 sunnah, sunnah yang zahir yang batin, nascaya binasalah Nu'man. Makna dia akan tenggelam di dalam kesesatan. Dia merasa mujur dapat belajar ilmu tasawuf daripada Syekh Ja'far As-Shadiq. Tapi bila orang menyebut begini, ada saja ulama Wahbi kata, oh kalau gitu Imam Abu Hanifah dah ikut Syiah. Masa itu tuan-tuan, takkanlah Ja'far Shadiq itu dia seorang Syiah. Jadi suasana yang saya ceritakan ini menggambarkan suasana macam mana kepahaman ulama tentang ilmu dalam Islam yang 3 tadi sudah keadaannya apa nak kita kata tak tahulah. Ada yang tepat dan ada yang tak tepat. Imam Syafi'i yang belajar ilmu tasawuf, malah beliau bersolok. Sebab itu beliau ada meninggalkan kata-kata yang sangat berharga. Man arada an yabtahallahu qalbahu fa'alaihi bil khilwati wa taqlilil akli wa tajnibis subha wa ba'dil ulama alladhina laysa lahum insafun wala adabun. Siapa yang mau hijab yang melindungi pandangan hatinya dibukakan oleh Allah, lalu Allah kurniakan kepadanya ilmu, wajiblah melakukan khalwat, bersolok.
Dan wajiblah menyedikitkan makan. Wajiblah juga menjauhkan diri daripada subhat. Orang-orang alim yang bodoh, yang tak cukup ilmu. Subhat itu asal makna orang bodoh, tapi dimaksudkan orang alim yang dia tak tahu satu-satu bidang, dia bercakap bidang itu. Contohnya, siapa zikir Allah, dia berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini subhat. Yang cakap macam ni bukan orang bodoh. Orang ada ijazah. Orang alim. Tapi kerana dia bercakap benda yang salah, maka dikatakan subhat. Kata Imam Syafi'i, tak boleh kita dekati ulama macam ni. Wa ba'dil ulama, dan setengah ulama yang ikutkan nafsu dan tidak ada adab. Ini kata-kata Imam Syafi'i sangat terkenal. Jadi kebaikan kita belajar tekad ni ialah kita dapat melaksanakan kewajipan kita fardu ain yang diwajibkan ke atas kita untuk mempelajari dan beramal dengan 3 ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tapi di celah-celah ini tuan-tuan, ada orang yang suka membaca tasawuf, tapi dia tak mau bertarekat. Banyak faktor-faktor yang mendorongkan mereka gitu. Faktor yang pertama, kerana mereka tak tahu apakah hubungan tarekat itu dengan tasawuf. Setengahnya kata, tasawuf ni lain, tarekat lain. Jangan dihubung-hubungkan, jangan dikait-kaitkan. Tarekat. Tasawuf. Tak boleh dihubung-hubungkan. Salah besar. Ni orang macam ni ramai. Saya dapati, kerana saya mengikuti perkembangan belia Islam sejak ditubuhkan. Mana-mana yang ikut belia Islam Malaysia, mereka ni memang tak boleh. Tarekat itu sesat. Tasawuf boleh. Tapi itu pun, kalau tak belajar pun tak apa. Tapi kalau tarekat sesat. Saudara kita Haji Mansur, dia masuk Islam. Yang ajak di Islam ialah orang-orang abim, tokoh-tokoh abim. Orang-orang abim ni ajak Haji Mansur masuk Islam. Bertemu dengan Profesor Ahmad Ibrahim di UIA pada masa itu. Profesor Ahmad Ibrahim lah yang membantu Haji Mansur ni masuk Islam. Mengucap syahadah. Lepas dia masuk Islam, dalam beberapa bulan, dia belajar tarekat Naqsabandi di Taman Naqsabandi di Kajang, bawah pimpinan Syekh Yahya Rambah. Orang-orang abim yang mengislamkan dia berjumpalah dengan Haji Mansur. Allah, Haji baru saja masuk Islam, dah sesat. Baru saja masuk Islam, dah sesat balik. Tak percaya, tanyalah Haji Mansur. Saya pun berkawan rapat dengan orang-orang abim. Setengahnya pun murid saya juga. Berapa orang abim yang asalnya murid saya. Ini Bapak Menteri Pendidikan. Siddiq Fadil.
Siddiq Baba. Itu murid baik saya masa kat UM. Dan ramai lagi murid-murid saya yang dalam ABIM. Mereka ini memang menganggap pada masa itulah, sekarang dah berubah. Pada masa itu ya, 80-an, 70-an, memanglah tarekat itu sesat. Karena begitulah pandangan pihak yang berkuasa agama. Sehingga JAKIM sendiri pada masa itu ada satu dasar, tentang tarekat ni, ada di apa, dibuat dasar pada pegawai-pegawai JAKIM. Dasar tu macam mana? Begini ya, tarekat itu ada yang betul tapi banyak yang salah. Jadi kita jangan bercakap. Diam. Ada yang betul tapi banyak yang salah. Jadi di arah pegawai-pegawai JAKIM itu macam mana? Jangan bercakap. Kalau cakap pun tak bertarekat pun tak apa. Nak kata tarekat sesat takut juga. Ada yang betul. Siapa yang bekerja dekat JAKIM tahulah. Seorang adik saya, dia bekerja di JAKIM bahagian dakwah. Daripada dia lah saya tahu. Ada tarekat yang betul, ada yang salah. Tetapi nak tahu yang salah, yang betul ni susah. Jadi jangan galakkan. Kalau ditanya, bayarlah ikut tarekat. Apa yang ada sudah cukup. Dibuatlah seminar sufi kebangsaan. Tiap-tiap tahun ada seminar sufi kebangsaan. Sampai tak salah saya 9 kali. Boleh katakan semua seminar sufi kebangsaan yang dianjurkan oleh JAKIM saya hadir. Seminar sudah diadakan 9 kali. Tapi di hujung itu tak ada pun resolusi tentang apa itu tarekat, tak ada. Ini biar je. Semakin tarekat itu sesat. Sehinggalah akhir tahun 90-an ada ura-ura tarekat ini akan diharamkan seluruh Malaysia. Akan diharamkan. Rahsia ini bocor. Siapa yang membocorkan? Yang membocorkan ialah pengarah JAKIM sendiri pada masa itu, ya. Pusat Islam. Siapa dia? Tan Sri Hamid Osman. Dia bocorkan pada siapa? Pada Mufti Negeri Sembilan, Datuk Murtada Haji Ahmad. Dia kata, Haji tahu tak, tarekat-tarekat ni kita akan haramkan, istiharkan sesat. Jadi Datuk Murtada Haji Ahmad ni dipanggillah kawan-kawan pegawai Jabatan Mufti, macam mana nak tangani. Akhirnya disimpulkan, dicadangkan buat seminar tentang tarekat. Itu pun mengambil masa lama. Daripada tahun 99, seminar itu boleh diadakan pada tahun 2004.
Dan saya sendiri ada menulis kertas kerja. Antara resolusi seminar itu ialah tarekat adalah ajaran. Tarekat memang disyariatkan di dalam Islam. Maka istilah tarekat tidak boleh tak boleh dikait-kaitkan dengan ajaran sesat. Itu resolusinya. Kalau tak jadi tuan-tuan boleh tengok resolusi seminar tasawuf tarekat antarabangsa yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti. Saya sendiri pun ada menulis kertas kerja saya itu saya lupa apa tajuk. Tapi ada. Yang saya ingat itulah resolusinya yang penting. Tarekat memang telah disyariatkan dalam Islam. Maka tarekat tidak boleh sama sekali dikait-kaitkan dengan ajaran sesat. Berikutan dengan seminar itu, maka Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang diketuai oleh Datuk Murtada berpakat-pakat untuk mengadakan enakmen tarekat dan tasawuf. Digobal. Akhirnya pada akhir tahun 2005 enakmen tarekat tasawuf itu telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Tahun 2006 ditubuhkan satu unit di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, unit pendaftar tarekat yang diketuai oleh Ustaz Saiful Nizam sampai sekarang. Dan saya dilantik jadi ahli jilsah sejak tahun 2006 sampai sekarang. Ini cerita ni tuan-tuan tak tahu. Malam ini ingat, tapi minggu depan dah lupa. Patutnya dicatatlah. Ada tak yang suka ni tulis? Ada tak? Ada yang rekod? Tak ada. Ada rekod ni? Jangan rekod saja nanti hilang. Ditulis. Maklumat ni tuan-tuan boleh, bukan ada tuan-tuan. Ditulis ada. Saya rapat dengan arwah almarhum Datuk Murtada Haji Ahmad. Cucu dia sakit pun dia telefon saya. Macam mana cucu saya nangis siang malam. Datuk ubatkan lah. Saya dah ubat tak jadi. Minta doktor ubatkan dah. Saya tanya, anak Datuk ni ada pergi mana-mana ke? Ada, mana Sabah? Tanya dia, ada tak dia beli tikar di Kota Kinabalu? Datuk tanya anak dia, ada tikar. Cuba bakar. Tikar yang dibeli di Kota Kinabalu ni dibakar. Elok anak dia. Itu menunjukkan dia rapat dengan saya, tuan-tuan. Ni kalau direkod nanti ditulis. Kalau itu hilang lagi. Kalau saya dah tak ada, mahal tak? Mahal. Mana nak dapat maklumat ni? Sampai Tan Sri Hamid cerita dengan dia, bocorkan. Saya dapat. Kalau Datuk tak cerita, takkan saya tahu. Kenapa Tan Sri Hamid Osman cerita dengan Datuk? Dia kawan baik. Masa di Azhar main bola, sama-sama main bola. Iya. Alhamdulillah tuan-tuan, Negeri Pahang pun dah, Dewan Undangan Pahang pun sudah luluskan enakmen tarekat tasawuf. Saya pun banyak membantu Mufti Negeri Pahang, Datuk Datuk Seri Abdul Rahman.
Dia banyak bercakap dengan saya. Malahan ada satu sedang meja bulat, satu seminar khusus, saya pun diminta menulis kertas kerja sebagai ucap utama. Ada kertas kerja tu. Jadi kita balik semula, memanglah tarekat ini sudah tak dikenali. Jadi bila kita belajar ilmu tarekat, berarti kita belajar 3 asas agama: Islam, iman, ihsan, fiqh, tauhid dan tasawuf. Hubungan antara tarekat dengan tasawuf, tarekat itu ialah amalannya yang asas. Siapa belajar ilmu tasawuf, ilmunya dibaca, kitabnya dibaca, tak bertarekat, dapat ilmunya, tak ada amalannya. Di celah-celah ulama yang melakukan istihad fiqh seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i dan ramai lagi, di celah-celah itu ada juga ulama yang menyadari pentingnya melakukan istihad di bidang tasawuf. Antaranya yang awal ialah Abu Haris Muhasibi. Abu Haris Muhasibi meninggal dunia 243 Hijrah. Imam Ahmad Ibn Hanbal 241. Hidup sezaman. Jadi Abu Haris Muhasibi ini seorang sufi yang mengajarkan zikir. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Apa dia? Tarekat Muhasibiyah. Saya dah tulis dah, tapi ramai murid saya tak tengok pun. Sejarah awal tarekat, bagian 1, bagian 2. Ada baca tak? Ada. Sejarah ringkas tarekat, bagian 1, bagian 2. Lebih kurang ada 8 ke 9 muka. Jadi seorang ulama tasawuf yang juga mengajarkan zikir ialah Syekh Abu Haris Muhasibi. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Beliau meninggal dunia 243 Hijrah. Antara kitabnya yang penting berkaitan dengan tasawuf dan tarekat ialah Ar-Ri'ayah li Hukukillah. Besar kitab ini sebesar Quran. Menjaga hak-hak Allah. Dan kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tak salah saya. Kitab yang kedua yang beliau ajar ialah Adabul Mustarsidin. Risalatu al-Mustarsidin. Ini adab murid pada guru. Satu lagi Adabun Nufus. Adabun Nufus. Beliau meninggalkan berbelas-belas kitab di bidang tasawuf dan tarekat. Tuan-tuan pun tak kenal. Macam mana saya boleh kenal? Saya ketika menulis tesis dalam tarekat, saya baca semua. Saya masih ingat. Kalau kita lihat beliau wafat
243 Hijrah. Maknanya di awal abad ketiga itu sudah ada tarekat. Dan kalau kita buka satu kitab Kasful Mahjub dikarang oleh Syekh Ali bin Osman Al-Hujairi, meninggal dunia tahun 465 Hijrah. Beliau menegaskan di abad 3 dan 4 Hijrah sudah ada 10 tarekat. Apa yang baca buku saya dalam tarekat itu semua ada 10 tarekat itu saya ada tuliskan. Dan kadang-kadang saya alih dalam kertas kerja saya pun ada. Tarekat Mukhasibiyah, ya, tokohnya apa? Abu Haris Mukhasibi. Yang kedua, tarekat Taifuriyah, tokohnya Abu Yazid Bustami. Meninggal dunia 262 Hijrah. Sampai ikut rombongan saya ke Iran, dah sampailah ke Masjid Abu Yazid Bustami. Pelik tuan-tuan, masjid itu masih ditadbir oleh mereka yang ikut tarekat Abu Yazid. Anak cucunya pun ada. Jawatan kuasa. Tak jaya pergi dah sekarang. Dia meninggal dunia 262. Kenapa dinamakan tarekat Taifuriyah? Diambil sempena tempat lahirnya Taifur, daerah Taifur. Yang ketiganya ialah tarekat Junaidiyah, nisbahkan kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, meninggal dunia 297 Hijrah. Abu Yazid dan Abu Qasim ni tuan-tuan, dua ulama besar zamannya. Dua-dua ulama ini dianggap ulama yang paling terkenal, paling terkemuka. Kalau di Baghdad Abu Qasim, kalau di sebelah sini, sebelah Tus, Abu Yazid Bustami. Jadi bukan orang biasa, bukan orang-orang biasa, alim besar. Kalau di Irak, ya, masuklah di Mesir, boleh dikatakan tak ada ulama yang dianggap lebih hebat, lebih baik daripada Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal dunia tahun 297 Hijrah. Sudah ada tiga tarekat. Seterusnya tuan-tuan boleh tengoklah, ya. Daripada Abu Yazid itu kita akan ada silsilah. Cuba tengok silsilah kita di belakang pada. Pergi kepada siapa? Kepada dua orang yang tak disebut dalam silah. Yang disebut apa? Abu Hasan Kharqani, 400, meninggal dunia 424 Hijrah. Abu Hasan Kharqani ini muridnya Abu Ali Farmidi. Murid Abu Ali Farmidi ini Imam Ghazali. Kedua-duanya dikebumikan di tempat yang sama, dekat daerah Mashhad, yang kita sudah ziarah kubur kedua-duanya. Saya bercakap ini tuan-tuan, ini membuktikan bahawa tarekat ini bukan main-main, ya. Bukan ikut-ikut saja, ada sejarahnya yang terang. Tokoh-tokohnya ada. Dulu bila saya selalu bermudzakarah dengan pegawai JAKIM, bagian pendidikan, dia kata, ini saya pun boleh tulis, bubuh je nama. Dia boleh cakap gitu, silsilah dalam tarekat Naqsabandi ini. Saya pun boleh adakan silsilah, mungkin asal tulis nama. Saya kata, awak ni cakap apa ni? Awak sangka ulama tasawuf ni
Penipu ke? Nama-nama ni asal bubuh je. Kalau hidup lagi dah saya boleh cerita lah, pengalaman saya. Semua ada. Makom dia ada. Bukunya ada. Dan betul semuanya tu betul. Sehingga kita ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Saya pergi ke Syria pada tahun bulan Januari tahun 2008. Mula-mula saya pergi ke masjid Syekh Abdul Ghani Nablusi. Tak jauh daripada masjid itu ada Universiti Ahmad Kaftaro. Ustaz Daud pernah belajar di situ. Kejap sebelum dia pergi ke mana? Ke Libya. Di depan Universiti Ahmad Kaftaro ni ada bukit. Di situlah perkuburan. Kita pun tak sangka. Kita tengok di situ indah, kita naik bukit. Naik ada bukit itu lebih kurang 50 meter. Tengok-tengok. Makam apa? Apa ni? Saya apa tadi yang sebut Khalidi tu? Saya Khalid. Jumpa lah. Bukan kita cari, tapi Allah temukan. Makam Syekh Khalid. Siapa yang tak percaya, pergilah Syria. Dia tak jauh daripada Universiti Syekh Ahmad Kaftaro tu, naik bukit. Agak saya dalam 50 meter lah. Habis ujung jalan tu tengok ramai yang jaga kubur itu. Kubur-kubur lain tak seperti itu. Ramai. Jadi kita tengoklah. Tengok betul kubur Syekh Khalid. Dan kita tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Dia belajar di India tarekat Naqsabandiyah ini daripada Syekh Abdullah Dihlawi. Dibawa balik. Terkenallah sampai sekarang tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Baiklah ya. Jadi pada malam ni saya terangkan ini saja asasnya. Bila kita bertarekat, berarti kita dapat menyempurnakan perkara yang diperlukan ke atas kita, belajar tiga-tiga ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, dan dapat beramal dengan betul. Lanjutan daripada kita belajar tasawuf ini, mentarekat, maka bila dilihat dari tiga tahap, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu yang tertinggi. Siapa yang sampai ke tingkat Islam dinamakan Muslim, sampai tingkat iman dinamakan mukmin, sampai di tingkat ihsan dinamakan muhsin. Jadi kan kita dapat mencapai tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Dapat kedudukan yang tertinggi. Di bawah sekali Muslim, atasnya mukmin, atas sekali muhsin. Kalau kita cakap ini, di bawah sekali golongan muslimin, di atas golongan muslimin yang lebih baik golongan mukminin, yang teratas, yang terbaik ialah golongan muhsinin. Takkan dah kalau kita guna akal saja, takkanlah kita tak apalah, muslimin lah. Ada macam tu ke? Kalau orang berakal, ada tak tu? Ada. Tak apalah, aku muslimin lah. Bodoh lah. Ada 3 pangkat. Yang bawah sekali,
muslimin yang tinggi daripada muslimin, mukminin yang tertinggi sekali, muhsinin. Kita pilih yang muslimin, akan bodoh. Bila kita sampai ke tingkat ihsan jadi seorang muhsin, kita masuk dalam golongan muhsinin. Ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. Ayat berapa? 56 surah Al-A'raf. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Golongan muslimin, golongan mukmin dapat tak? Tak dapat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi Allah khususkan, sesungguhnya rahmat Allah itu yang lengkapnya sangat dekat dengan golongan muhsinin. Maknanya golongan mukminin, golongan muslimin tak termasuk. Bukan tak dapat rahmat, ada. Tapi mereka tak akan dapat rahmat yang Allah kurniakan kepada golongan muhsinin. Tentu berbeza. Kalau kita telitikan gitu tuan-tuan, memanglah. Kenapa bila bertekad sampai ke tingkat ihsan? Karena tarekat itulah amalan yang bila kita amalkan menyampaikan kita ke tingkat ihsan. Ini disebut oleh ramai ulama tasawuf. Yang terkenalnya ialah Maulana Zakaria Kandahlawi. Bila orang tanya apa itu tarekat, tarekat ialah jalan amalan, kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke tingkat ihsan. Betul. Bermakna kalau tak bertarekat, susahlah nak sampai ke tingkat ihsan. Jadi ingatkan, golongan muslimin, golongan mukminin, golongan muhsinin. Kita mestilah pilih golongan muhsinin. Kenapa? Karena Allah bagi jaminan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini bermukadimah. Minggu depan kita sambunglah seterusnya. Ingatkan, kita bertarekat ini kita dapat menyempurnakan perkara yang diperlukan ke atas kita, iaitu mempelajari 3 ilmu, fiqh, tauhid dan tasawuf. Yang keduanya, bila kita bertarekat, harapan besar kita akan dapat mencapai derajat ihsan. Kita akan digulungkan Allah dalam golongan muhsinin. Bila kita dimasukkan Allah dalam golongan muhsinin, Allah jamin inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Cukuplah malam ni. Kita sambung kuliah akan datang. Kalau saya ingatlah. Kita sambung. Ada siapa nak tanya? Ada siapa tanya? Boleh tak kita tanya? Kalau tak bertarekat, boleh tak sampai derajat ihsan? Kalau tak bertarekat, boleh tak sampai ke derajat ihsan? Apa jawapannya? Saya dah beri jawapan dulu. Boleh tak? Cuba jawab. Bagikan tu. Haji Zul jawab. Yang berani cakap Haji Zul seorang. Kalau tak berekat, boleh sampai, tapi jarang-jarang, nadir. Nadir. Betul lah tu. Boleh tetapi nadir. Nadir itu seperti tak berlaku. Macam apa? Kita mengharap jadi jutawan dengan cara dapat harta karun. Hari-hari kita cangkul bakal belakang rumah,
harapan supaya tercangkullah harta karun. Boleh dapat tak? Mungkin ada di dunia ini orang kaya kerana terpijak harta karun, tapi 1-2 orang. Yang biasanya orang kaya dia berusaha, berikhtiar, niaga dan sebagainya. Itu dah ada jawapannya dalam kitab. Jadi bila kita bertarekat ni, kemungkinan besar kita dikurniakan Allah derajat ihsan, harapan besar. Kerana disebut dalam Quran begitu. Nanti bulan depan kita sambunglah. Jadi cukuplah ya. Kat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا لأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسأل أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بطعب ولا مسقط وصب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.